Hello, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali bersama dengan Cikgu Amar. Okey murid-murid, hari ini kita akan belajar berkaitan dengan subtopik isi padu dalam topik ruang. Okey, ini merupakan subtopik isi padu untuk part 1. Untuk part 1. So nanti kita akan ada part 2. Okey, untuk part 1 apa yang kita akan belajar? Okey, mula-mula sekali murid mesti tahu apakah definisi isi padu. Apakah maksud isi padu? Okey, isi padu merupakan berapa besarnya ruang sesuatu bekas ataupun objek. Okey, kalau murid dapat bayangkan, okey, ada bekas, okey, berapa besarnya ruang di dalam bekas itu. Okey, untuk rumus macam luas, isi padu pun ada rumus dia yang tersendiri. Rumus isi padu tak sama dengan rumus luas. Okey, apa rumus untuk isi padu? Okey, rumus untuk isi padu. Isi padu sama dengan panjang darab lebar darab tinggi. Ingat isi padu sama dengan darab panjang darab lebar darab tinggi, ataupun isi padu sama dengan P darab L darab T. Untuk luas sebelum ini, formula untuk luas panjang darab lebar sahaja. Tapi untuk isi padu kita tambah dengan tinggi. Okey, itu bermaksud untuk luas kita cuma ada 2 dimensi. Untuk isi padu kita ada 3 dimensi. Dimensi yang pertama panjang, dimensi yang kedua lebar, dan dimensi yang ketiga iaitu tinggi. Okey, bagus. Okey, next. Kita tengok apakah konsep untuk bentuk-bentuk 3 dimensi. Ada konsep dia. Okey. Ini konsep dia. Nampak? Ya, murid nampak Yang mendatar kita panggil sebagai panjang. Ini untuk bentuk 3 dimensi. Ada 3 dimensi kat sini. Yang mendatar kita panggil sebagai panjang. Yang sengit ni kita panggil dia sebagai lebar. Dan yang menegak ini kita panggil dia sebagai tinggi. Okey, kita tengok contoh. Okey, andai katalah murid diberikan contoh bentuk 3 dimensi seperti ini. Okey, apa nama bentuk ini? Yes, nama dia ialah bentuk cuboid. Okey, nama bentuk ini ialah cuboid. Okey, kita tengok di mana panjang dia. Yes, yang mendatar ini adalah dia punya panjang ya. Yang mendatar ialah dia punya panjang. Okey, di manakah lebarnya? Yes, yang sengit itu ialah lebarnya. Dan di manakah tingginya? Iya betul. Yang menegak itu ialah dia punya tinggi dia. Okey, sekarang murid dah faham konsep. Bila murid dah tahu di mana panjang dia, di mana lebar dia, di mana tinggi dia, sekarang kita move on kepada soalan yang pertama. Kita tengok macam mana. Murid boleh buat ke tidak? Okey, mesti boleh buat punya. Okey, kita tengok soalan ni. Hitung isi padu bagi kubus di bawah. Okey, kata kunci di sini dia gunakan perkataan kubus. Kubus, so mestilah akan ada bentuk kubus. And then selalunya lah, kalau untuk soalan kubus selalunya dia akan bagi satu sisi saja dia punya ukuran. Dia akan bagi ukuran untuk satu sisi saja. Kenapa? Sebab soalan tu nak tengok murid-murid tahu tak apa ciri-ciri untuk bentuk kubus. Okey murid-murid, apa ciri-ciri untuk bentuk kubus? Ciri-ciri dia apa? Yes, ciri-ciri dia ialah setiap sisi sama panjang. Panjang dia, lebar dia, tinggi dia, kesemua sisi dia sama panjang. Itulah ciri-ciri untuk sebuah kubus. Okey, kita nak cari isi padu. Apa formula isi padu ni? Okey, formula isi padu iaitu panjang darab lebar darab tinggi, P darab L darab T. Okey, sekarang kita tengok. Murid dah tahu dah tadi ciri-ciri dia. So panjang dia 4 cm, lebar dia 4 cm, tinggi dia pun 4 cm. Sebab apa? Ciri-ciri kubus semua sisi sama panjang. So senang untuk soalan ni. Kita tukarkan, kita gantikan semua kepada 4 cm. So 4 cm darab 4 cm darab 4 cm. Okey, mula-mula apa yang murid perlu buat dulu? Okey, murid perlu selesaikan ini dulu. 4 cm darab 4 cm yang ini. 4 cm darab 4 cm yang ini. So berapa? Murid akan dapat 16. 4 darab 4, 16. And then 16 murid akan darabkan dengan 4. Yang 4 di belakang ni murid akan turunkan di bawah. So dia akan jadi 16 darab 4. So murid boleh kira sama ada nak guna bentuk lazim ataupun cara kekisi, tak kisah. Okey, murid akan dapat jawapan 64 cm kuasa 3. Okey, cara tulis dia kuasa 3.
Kenapa kuasa 3? Sebab ada 3 dimensi di sini. Panjang, lebar, tinggi. Sebab itulah kita tulis kuasa 3. Okey, macam mana murid-murid? Agak-agak boleh buat? Senang tak isi padu ni? Senang sahaja kan? Okey. Kalau itu, kita tengok contoh soalan yang kedua. Okey. Hitung isi padu bagi cuboid di bawah. Okey, dia dah bagi tahu dah nama dia, cuboid. So, mana bentuk dia? Okey, ini bentuk dia, warna-warni. Oh, alright. Kita tengok. Okey, apakah, first kali cikgu nak tanya, apakah formula untuk isi padu? Apa formula untuk isi padu? Yes, isi padu sama dengan panjang darab lebar darab tinggi. Okey, sekarang di sinilah kita akan tentukan di mana panjang dia, di mana lebar dia, di mana tinggi dia. Okey, murid-murid. Panjang dulu. Okey, mana panjang dia? Berapa ukuran untuk panjang dia? Adakah 7, 3, 4? Yang mana satu? Yes, yang mendata iaitu 7 cm. So itu adalah dia punya panjang. Okey, lebar dia. Lebar dia murid-murid. Mana lebar dia? Adakah 3 atau 4? Mana satu? Yes, 3 jawapannya. So lebar dia adalah 3 darab 3 cm dan 4 ni sah-sah lah dia punya tinggi dia. So darablah 4 cm. So lepas tu apa nak buat? Kita akan selesaikan yang ini dulu. 7 cm darab 3 cm. Okey, 7 darab 3 berapa? Berapa 7 darab 3? Yes, 21. And then 4 di belakang tu kita bawa turun di bawah. Darab 4. And then murid akan jawablah dalam bentuk lazim ataupun kekisi. 21 darab 4. Murid akan dapat berapa? Berapa murid akan dapat? Yes, 84 cm kuasa 3. Kenapa kita tulis cm kuasa 3? Kenapa? Yes, sebab ada 3 dimensi, iaitu panjang, lebar dan juga tinggi. Beza dengan luas. Luas kenapa kuasa 2? Sebab ada 2 dimensi je, panjang dengan lebar. Isi padu kuasa 3 sebab ada panjang, lebar, tinggi. Okey, murid-murid dah makin faham. Bagus. Okey, murid-murid. Sekarang kita tengok soalan yang terakhir. Soalan yang ketiga. Okey, sebelum kita tengok soalan yang ketiga, yang mana tengah tonton tu jangan lupa tekan butang subscribe di bawah. Tolong support. Jangan risau. Tekan butang subscribe tak kena bayar. Free saja. So tolong tekan butang subscribe yang warna merah di bawah tu. Okey, thank you. Alright, kita teruskan dengan soalan contoh yang ketiga. Okey, contoh soalan yang ketiga. Hitung isi padu bagi bentuk 3 dimensi di bawah. Hitung isi padu bagi bentuk 3 dimensi di bawah. Dia tak bagi tahu bentuk kubus ke bentuk cuboid ni. Okey, murid-murid. Nampak macam bentuk apa ni murid? Kubus ke cuboid? Kubus ke cuboid? Kubus, cuboid. Bentuk apa? Yes, bentuk cuboid. Kenapa bentuk cuboid? Kenapa bukan bentuk kubus? Yes, kalau bentuk kubus dia punya sisi dia semua sama panjang. Tapi ini sisi dia tak sama panjang. Ada 5, ada 4, ada 9. So, ini adalah bentuk cuboid. Okey, bagus murid-murid. Okey, kita nak cari isi padu. Apa formula isi padu? Yes, isi padu sama dengan P darab L darab T. Panjang darab lebar darab tinggi. Okey, sekarang di sinilah bermulanya penggambaraan. Kita tentukan di manakah panjang, lebar atau tinggi. Okey. Mana panjang? Mana panjang? Adakah 5? Adakah 4? Adakah 9? Mana satu panjang? Yes, panjang adalah yang mendata, iaitu 5 cm. Okey, kita akan darabkan dengan lebar. Lebar yang mana satu murid-murid? Adakah 4 ataupun 9? Mana satu? Yes, 4 cm. So kita akan darabkan dengan 4 cm dan dah tentulah 9 cm itu ialah dia punya tinggi dia. Kita darabkan dengan 9 cm. Okey, first kali mula-mula apa kita nak buat murid-murid? Kita nak darabkan mana dulu? Okey, kita darabkan yang ini dulu, yang mudah dulu. 5 darab 4. Okey, 5 darab 4 murid-murid akan dapat berapa? Hafal sifir ke tidak? Yes, 20. 20 kita akan darabkan dengan 9. 9 tu kita turunkan ke bawah. Okey, so murid-murid akan darab. Nak guna cara pengiraan mental boleh, nak guna bentuk lazim pun boleh, nak guna cara kekisi pun boleh. Tak kisah. Asalkan murid dapat jawapan yang betul. Okey. 20 darab 9 berapa murid-murid? 20 darab 9.
Yes, murid-murid akan dapat 180 cm kuasa 3. Okey, bila kita tulis 180 cm kuasa 3. Okey, kalau anda katalah, kalau cikgu-cikgu awak sebut 180 cm padu. Okey, cm padu tu maksudnya cm kuasa 3. Bila kita sebut, kita akan sebut padu. Tapi bila kita tulis, kita akan tulis cm kuasa 3. Boleh? Okey murid-murid, okey, dah habis dah soalan kita, ada 3 soalan. Okey, ingat, kita akan jumpa lagi di masa akan datang dengan subtopik dan juga teknik-teknik Cikgu Amar KMCA yang lebih menarik. Jangan lupa jaga diri anda, take care, and kita jumpa lagi di masa akan datang. And then jangan lupa tekan butang subscribe. Okey murid-murid, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi. Bye bye.